السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ستقدم مجموعتنا واجبنا تحت الموضوع الخوف، ولكن قبل الخوض في هذا الموضوع اسمح لي أن أشرح قليلا عن علم التصوف. التصوف هو علم يعنى بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق. Yani tasawuf ialah ilmu yang berkaitan dengan penyucian jiwa dan pembentukan akhlak yang mulia. Ia merupakan salah satu ilmu yang sangat penting kerana ia berkaitan dengan batin manusia dan hubungannya dengan pencipta iaitu Allah Subhanahu wa taala. ومن الموضوعات التي يتناولها في التصوف هو باب الخوف. سأشرح تعريف الخوف من الجانبين اللغوي والاصطلاحي. أولا من الجانب اللغوي، الخوف هو شعور بالرهبة والفزع من أمر مكروه يتوقع حدوثه. Yani al-khawf dari segi bahasa ialah perasaan takut dan gentar terhadap sesuatu perkara buruk yang dijangka akan berlaku. حسب ابن فارس إن أصل مادة خوف يعبر عن حالة النفس واضطرابها بسبب توقع الشر أو العقوبة. Menurut Ibn Faris, asal bagi perkataan khauf menggambarkan keadaan jiwa yang gelisah dan terganggu disebabkan oleh jangkaan terhadap sesuatu keburukan ataupun hukuman. بينما الخوف من الجانب الاصطلاحي عند الصوفية هو حالة قلبية ناتجة عن الاستحضار عزمة الله التفكر في الذنوب. Manakala takut dari sudut istilah dalam kalangan ahli tasawuf, khauf ialah suatu keadaan hati yang lahir daripada kesedaran terhadap keagungan Allah, merenung akan dosa, mendorong hamba untuk bertaubat, taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat. في سبيل فهم صفة الخوف من الله باعتبارها إحدى المقامات المهمة في السلوك الروحي للعباد، لا يمكننا أن نغفل الرجوع إلى المصدر الأساسي للتعاليم الإسلامية وهو القرآن الكريم. Dalam usaha memahami sifat takut kepada Allah sebagai salah satu kedudukan yang penting dalam perjalanan rohani seorang hamba, kita tidak boleh lari daripada merujuk sumber utama ajaran Islam iaitu Al-Quran. ثم فإن من بين الآيات التي تذكر بوضوح منزلة الخوف من الله قوله تعالى. Oleh itu, antara ayat yang secara jelas menyentuh tentang kedudukan rasa takut kepada Allah ialah firman-Nya yang bermaksud, maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Surah Al-Imran ayat 175. تذكرنا هذه الآيات أننا لا يجب أن نخاف إلا من الله أكثر من كل شيء آخر، فإن الله يؤكد في هذه الآيات أن الخوف حقيقي ليس من الناس أو الأعداء، بل هو الخوف منه سبحانه وحده. Ayat ini mengingat kita bahawa kita hanya perlu takut kepada Allah lebih dari segala yang lain. Allah menegaskan dalam ayat ini bahawa takut yang sebenar bukanlah kepada manusia atau musuh, tetapi hanya kepadanya. فإذا كان الإنسان مؤمنا حقا فإنه سيخاف من سخط الله أكثر من تحديد المخلوقين. إن الخوف من الله يقود إلى الطاعات، أما الخوف من الناس فيؤدي إلى ضعف الإيمان وترك أوامر الدين. Jika seorang benar-benar beriman, dia akan lebih takut kepada kemukaan Allah daripada ancaman makhluk lain. Takut kepada Allah membawa kepada ketaatan, manakala takut kepada manusia boleh membawa kepada kelemahan iman dan meninggalkan perintah agama. Allah juga turut memuji dan menyanjung orang-orang yang takut di dalam kitabnya dalam firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati kerana takut kepada Tuhan mereka dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang takut kerana mereka tahu bahawa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan dan mereka lah orang-orang yang segera memperolehnya. Surah Al-Mu'minun ayat 57 hingga 61. تصور هذه الآية حال قلب المؤمن الذي يمتلئ بالخوف المتوازي مع الرجاء فعلى الرغم من كثرة أعمالهم فإنهم لا يزالون يشعرون بالخوف والخشية من الله، وليس هذا لأنهم لا يزكون برحمة الله بل لأنهم يدركون ضعف أنفسهم ويخشون أن لا تقبلوا أعماله. Ayat ini menggambarkan jiwa seorang mukmin yang hati mereka dipenuhi dengan rasa takut yang seimbang dengan harapan. Walaupun mereka banyak melakukan amal, tapi mereka tetap berasa gentar dan takut kepada Allah. Ini bukan kerana mereka tidak yakin dengan rahmat Allah, tetapi kerana mereka sedar akan kelemahan diri dan takut sekiranya amal mereka tidak diterima. وإن صفة الخوف هذه مطلوبة بشدة في علم التصوف ويمكن أن تكون دليلا مهما في بناء شخصية الروحية للعباد الصادق مع الله. Sifat takut ini amat dituntut dalam ilmu tasawuf dan boleh menjadi panduan penting dalam membentuk peribadi rohani seorang hamba Allah. وقد شرح أعلام الصوفية كثيرا حقيقة ومكانة الخوف في حياة السالك الذي يسلك طريق الله. وقد ذكر الإمام الغزالي في كتاب عظيم إحياء علوم الدين أن الخوف هو علم النفس من انتظار ما لا يرغب فيه. Para tokoh sufi telah banyak menghuraikan hakikat dan kedudukan khauf ini dalam kehidupan seorang salik, iaitu penempuh jalan Allah. Menurut Imam Al-Ghazali dalam karya agungnya Ihya Ulumuddin, beliau menyatakan bahawa khauf adalah kesakitan jiwa kerana menanti sesuatu yang tidak diingini. Anal khauf laisa suratu min suratul yas bal huwa suratul ruhi yarfa'u al-'abdu lil istimrar fi as-sa'i wa ala yarkanu ila a'malihi. Khauf bukanlah satu bentuk keputusasaan, tapi cambuk rohani yang mendorong seorang hamba untuk terus berusaha dan tidak merasa selesa dengan amalannya.
هذا الخوف ينشأ من إدراك عظمة الله وضعف النفس، ولذلك كلما زاد علم الإنسان ومعرفته بربه ازداد خوفه منه. Sifat takut ini lahir daripada kesedaran terhadap keagungan Allah dan kelemahan diri. Justru semakin tinggi ilmu dan makrifat seseorang terhadap Tuhannya, semakin dalam rasa takutnya kepada Allah. في الرسالة الكشيري أن الخوف هو حل في القلب يبعد العبد عن ما يكره الله. Dalam risalah Al-Kushairiyah menegaskan bahawa khauf ialah keadaan hati yang menjauhkan seseorang daripada perkara yang dilarang oleh Allah. وقد فرقوا بين الخوف والخشية فبين أن الخوف يتعلق بالعقوبة والانتقام بينما الخشية تنبع من معرفة الله العميقة. Beliau membezakan antara khauf dan khasyah, di mana khauf berkaitan dengan hukuman dan pembalasan, manakala khasyah lahir daripada pengetahuan yang mendalam terhadap Allah. يصبح الخوف حسنا للقلب يحميه من الغفلة والانشغال بالدنيا. Khauf menjadi benteng kepada hati agar tidak lalai dan leka dalam kehidupan duniawi. Tokoh sufi wanita terkenal Rabiatul Alawiyah memperlihatkan sisi khauf yang bersulam cinta ilahi. Dalam doanya yang masyhur, beliau menyebut, "Ya Allah, jika aku menyembahmu kerana takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu kerana syurga, haramkanlah syurga bagiku. Tetapi jika aku menyembahmu kerana cinta kepadamu, maka janganlah engkau jauhkan aku daripadamu." هذا يدل على عمق معنى الخوف في نفسها، فهو ليس فقط رهبة من العقاب بل خوفا من البعد عن المحبوب جل جلاله. Ini menggambarkan betapa dalamnya makna khauf dalam dirinya, bukan sekadar ketakutan terhadap hukuman, tetapi ketakutan kerana tidak dapat mendekati Allah yang dicintainya. الآن سأشرح عن أنواع الخوف. الأول والخوف من الله تعالى. الخوف من الله تعالى هو خوف الواجب، لأنه هو الخوف العبادي الذي يمنع الإنسان من الوقوع في المعاصي وخوف الكبائر. Jenis takut yang pertama ialah takut yang berkait dengan Allah yang Maha Esa. Takut kepada Allah ni adalah ketakutan yang wajib, kerana ketakutan ini boleh mencegah seseorang daripada melakukan dosa dan maksiat, khususnya dosa besar seperti syirik. Amma binisbati lil khauf al mustahibu fa huwa al khauf alladhi yahissu al insanu ala al iktsari min at ta'ati. Adapun ketakutan yang dibolehkan adalah ketakutan yang mendorong seseorang untuk memperbanyakkan ketaatan. Takut kepada Allah yang ketiga iaitu takut yang lebih tinggi, iaitu al khauful haq huwa al khaufu min maqamillah wa min wa'idihi liman khalafa awamirihi. Iaitu takut yang sebenar, iaitu rasa takut terhadap kedudukan Allah dan ancamannya bagi mereka yang melanggar perintahnya. Asani al-khawfu tabi'i huwa naw'un mubahun min al-khawfi wa fitratu magharusa fil insani munzu khalqihi. Yang kedua ialah ketakutan yang semula jadi. Ia adalah jenis ketakutan yang dibenarkan, dan naluri takut ni sudah ditanam ataupun sudah ada dalam diri manusia sejak penciptaan mereka, dan ia sebagai tindak balas kepada bahaya atau keadaan yang tidak diketahui untuk melindungi diri. Wasalis al-khawful muharram wa khawfu alladhi yamna'u saqsi min al-amri bil ma'rufi wan nahi anil munkar. Dan takut yang ketiga adalah takut yang dilarang. Takut yang terlarang iaitu takut yang menghalang seseorang itu daripada menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkiran. Wa akhiran al-khawf asy-syirki. تعريفه الخوف من المخلوقات مع عشر الاحترام والخضوع والمبالغة في المحبة. Dan ketakutan yang terakhir ialah ketakutan syirik, iaitu ketakutan ini adalah jenis ketakutan yang paling berbahaya kerana ia melemahkan tauhid. Hal ini kerana takut kepada makhluk ciptaan digabungkan dengan perasaan hormat, tunduk dan cinta yang berlebihan kepada makhluk. الآن سأشرح عن درجات الخوف في التصوف. الدرجة الأولى هي الخوف من العقوبة ينشأ عن الإيمان بوعد الله ووعيده. Darjah yang pertama ialah orang yang takut kepada hukuman. Takut ni timbul daripada kepercayaan kepada janji dan ancaman Allah, dan ia boleh menanamkan rasa gerun kepada azab Allah di dunia dan di akhirat. يميز الأمة المؤمنين الذين لم يصلوا إلى درجات العالية من معرفة الله. Darjah ini membezakan antara orang-orang mukmin yang umum, iaitu yang biasa, yang belum mencapai tahap pengetahuan yang tinggi tentang Allah. أما الدرجة الثانية فهي الخوف من مكر الله وهو الخوف الذي ينشأ في قلب العبد وهو في حالة يقظة تامة. Darjah yang kedua ialah takut akan tipu daya Allah. Perasaan takut ini timbul dalam hati seseorang hamba yang benar-benar berjaga-jaga, dan ia berkait dengan kebimbangan terhadap kehilangan nikmat hidayah dan dekatnya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang hamba yang pernah merasai kemanisan iman dan nikmat dekat dengan Allah ni akan rasa takut jika ketaatan dan ibadah dia ni hanyalah satu bentuk istidraj ataupun ujian. Ad-darajatu as-salisah hiya al-a'la wa tu'rafu bil-khawf al-khas. Wa hadha al-khawf yabnu'u min al-'ajabi wal-ihtirami li'azamatillah. Wa darjah yang ketiga pula ialah darjah yang paling tinggi yang dikenali sebagai ketakutan bagi golongan khas, dan ketakutan ini timbul daripada rasa kagum dan hormat terhadap keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketakutan ini terletak dalam hati bagi mereka yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala secara mendalam, dan cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semakin bertambah, dan mereka sering merasakan dirinya tidak layak untuk berada dekat dengan Allah dan bimbang dijauhkan daripada Allah, meskipun mereka ni berada dalam keadaan yang paling hampir dan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
ومع ذلك كما هو الحال مع سائر صفات القلب يمكن أن يكون الخوف تأثيرات مختلفة على أخلاق وحياة الإنسان اعتمادا على كيف فهمه وتطبيقه. من بين الآثار الإيجابية الأكثر أهمية هو تكوين الأخلاق الحميدة. المسلم الذي يخاف من الله حقا سيكون حريصا على أقواله ومعاملته وأفعاله، سيبتعد عن الأفعال القبيحة. Namun begitu, seperti mana sifat-sifat hati yang lain, rasa takut ini boleh memberikan kesan yang berbeza terhadap akhlak dan kehidupan seseorang bergantung kepada bagaimana ia difahami dan diamalkan. Antara kesan positif yang paling utama ialah pembentukan akhlak yang mulia. Seorang Muslim yang benar-benar takut kepada Allah akan berhati-hati dalam tutur kata, pergaulan dan tidak tanduknya. Dia akan menghindari perbuatan keji. Yarfa'ul insan li'iksar min a'mal salihah laysa min ajli madih bal min ajli ridallah. Rasa takut ini juga mendorong seseorang untuk memperbanyak amal soleh secara istiqamah, bukan kerana ingin dipuji tetapi kerana ingin menggapai redha ilahi. Yasbal khawf dar'an yamna'u syakhsi min al-inghimasi fil ma'asi wa zunub indama ya'lamu al-insan an zunubihi satu'akibu wa an kulli khata' sayatimmu muhasabatihi fil akhirah sayasbihu aksaru hasran fi ihtiyari af'alihi. Khauf menjadi benteng yang menghalang seseorang daripada terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Bila seseorang tahu bahawa dosa-dosanya akan dibalas dan setiap kesalahan akan ditanya di akhirat, dia akan lebih berhati-hati dalam memilih perbuatan. Yash'uru an hadzal khauf at-tawadu' wal intisar raghm an ash-shakhsi qad yu'addi al-'adid min al-'ibadat fa innahu yazillu mutawaddi'an li'annahu yakhsha an takuna a'malihi ghairu maqbulah. Sifat takut ini melahirkan rasa tawaduk dan rendah diri. Walaupun seorang melakukan banyak ibadah, dia tetap merendah diri kerana khawatir amalannya tidak diterima. ومع ذلك إذا لم يشيء هذا الخوف بالعلم ولم يتم التوازن مع الأمل الرجاء فقد يؤدي إلى التأثيرات السلبية من بينها الشعور باليأس من رحمة الله. قد يشعر بعض الأفراد أنهم يرتكبون الكثير من الذنوب حتى أنهم لا يستحقون المغفرة فيتركون العبادة تماما. Namun begitu, jika sifat takut ini tidak dibimbing dengan ilmu dan tidak diseimbangkan dengan harapan iaitu raja, ia boleh membawa kepada kesan negatif. Antaranya ialah rasa putus asa terhadap rahmat Allah. Ada individu yang merasakan bahawa dirinya terlalu banyak dosa sehingga tidak layak mendapatkan keampunan lalu meninggalkan amal ibadat sepenuhnya. قد يصبح الشخص خائفا للغاية لدرجة أنه يصاب بالوسوسة في العبادة. Rasa takut yang berlebihan boleh membawa tekanan emosi dan was-was dalam melakukan ibadah. الآن سأشرح عن خطواتي لعيش خوف الله بطريقة متوازنة، yaitu langkah-langkah menghayati rasa takut kepada Allah dengan cara yang seimbang. Al-awwal khutwat hiya ma'rifatullah ta'ala bi isma'ihi wa sifatihi. Langkah yang pertama ke arah keseimbangan ialah dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Kerana ketakutan yang sebenar hanya lahir daripada pengetahuan ataupun pengenalan terhadap keagungan dan kekuasaan Allah. Imam Al-Ghazali berkata dalam kitabnya, iaitu dalam kitab Ihya Ulumuddin, rasa takut hanya lahir daripada pengenalan terhadap sifat keagungan Allah, dan pengenalan itu tidak terhasil melainkan dengan iman yang sempurna. Summa muhasabatun nafsi wa tadhakkura az-zunubi wa taqsiri. Kemudian bila seseorang itu mengenal Allah, maka datanglah muhasabah diri dan mengingati dosa serta kelalaian. Sebab apabila seseorang hamba ni mengingati dosa-dosanya, maka ia boleh mendorongnya untuk melakukan taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bin idafati ila zalik yusa kadzalika bi suhbati salihin wa huduru majalis dzikr. Selain itu, kita dianjurkan juga untuk bersahabat dengan orang-orang yang soleh dan menghadiri majlis-majlis zikir, kerana persekitaran yang baik akan menguatkan keimanan dan menambahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati. Imam Al-Qushairi ada menyebut, bersahabat dengan ahli zikir akan menerangi hati dan membangunkan dari kelalaian. Kesimpulannya, takut kepada Allah merupakan satu makam yang agung dalam tasawuf yang mencerminkan kelembutan hati, kejujuran taubat dan keteguhan iman. Ia menjadi dorongan utama untuk bersikap tawaduk, ikhlas serta berpegang teguh kepada ketaatan. Rasa takut ini lahir daripada kesedaran hamba akan keagungan dan keadilan Allah serta rasa kekurangan dan beratnya dosa yang ditanggung, menjadikannya sebagai pemangkin untuk menjauhi maksiat. Namun begitu, rasa takut ini perlu diseimbangkan dengan harapan agar tidak membawa kepada keputusasaan, sebaliknya membawa hamba mendekat kepada Tuhannya dengan penuh kasih sayang dan tawaduk, serta menjadi jalan untuk menyucikan jiwa dan menempuh jalan yang seimbang menuju keredaan Allah.